Bismillahirrahmanirrahim. Lazat sungguh buah rambutan, dimakan bersama buah kuini. Kalau tidak kerana syarahan, tak akan saya berada di sini. Datang bahtera dari Medan, singgah sebentar di laluan Kerai. Salam satu Malaysia saya hulurkan kepada warga Dewan Pembuka Tirai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perpaduan dan salam kelestarian alam sekitar. Sekalung apresiasi buat Tuan Peneraju Majlis, barisan para hakim yang sentiasa berada di paksi kebenaran, penjaga masa yang begitu peka dengan edaran jam, guru-guru dan seterusnya, hadirin hadirat yang dikasihi sekalian. Berdirinya saya di sini dengan penuh iltizam adalah untuk memberikan kupasan berpandukan tajuk syarahan saya pada hari ini, iaitu plastik, pelindung jika dikawal, pemusnah jika lalai. Hadirin yang dihormati sekalian, Dewan Bahasa dan Pustaka menjelaskan pelindung bermaksud orang yang memberikan pertolongan dan pelindungan atau benda yang melindungi. Dalam konteks ini, kita boleh tafsirkan bahawa plastik boleh melindungi kita daripada terkena virus COVID-19 yang meragut jutaan nyawa penduduk bumi. Seterusnya, Dewan Bahasa dan Pustaka juga menjelaskan pemusnah bermaksud yang memusnahkan atau membinasakan. Daripada ini, kita boleh mengetahui bahawa plastik mampu memusnahkan ekosistem sesuatu kawasan. Sebagai contoh, ekosistem marin yang mampu mengancam populasi hidupan yang berada di dalam lautan. Hadirin yang saya muliakan, saya yakin bahawa semua yang berada di sini pasti sedar akan apa yang sedang berlaku pada masa ini. Virus COVID-19 iaitu virus yang menyerang sistem pernafasan manusia yang mampu membunuh ini sedang berleluasa di seluruh dunia. Bilangan jangkitan dan kematian semakin meningkat dari semasa ke semasa. Saintis dari setiap penjuru dunia masih cuba untuk mencari vaksin yang sesuai digunakan. Demi merawat pesakit COVID-19 ini, lapisan plastik harus dipakai oleh setiap doktor dan jururawat serta siapa-siapa saja yang terlibat dalam menangani wabak COVID-19 ini. Lapisan plastik ini berfungsi sebagai pelindung daripada terkena virus COVID-19 daripada pesakit atau pembawa virus yang sedang mengganas di seluruh dunia. Warga Dewan sekalian, tahukah anda bahawa lapisan plastik itu hanya boleh dipakai sekali saja dan perlu dibuang selepas sekali guna? Bayangkan warga Dewan sekalian akan bilangan plastik yang digunakan dan dibuang setiap hari demi melawan COVID-19 ini. Namun, perkara ini tidak boleh dielakkan kerana ia adalah langkah pencegahan bagi mengelakkan penularan virus ini. Penghasilan barang-barang lain seperti sarung tangan plastik dan sarung kepala plastik juga meningkat. Tetapi bukan ini saja faktor peningkatan penggunaan plastik. Banyak lagi sektor yang terpaksa menggunakan plastik sebagai alternatif. Sebagai contoh, peningkatan penggunaan plastik dalam sektor pembungkusan makanan semasa pandemik COVID-19 meningkat dengan drastik dan perlu dipantau sebagai usaha penjagaan alam sekitar. Memang tidak dinafikan pembungkusan makanan ini mampu mengawal penjarakan sosial di antara satu sama lain kerana makanan dihantar ke rumah-rumah pelanggan. Tetapi, kita perlu menggunakan bahan lain sebagai ganti kerana plastik ini sukar untuk dilupuskan. Salah satu cara plastik dilupuskan yang diambil mudah oleh masyarakat ialah dengan cara membakar plastik-plastik itu. Bahayanya plastik apabila dibakar akan membebaskan gas beracun yang boleh mencemarkan udara dan memberikan kesan kesihatan dan juga kehidupan ekologi lain. Gas yang dihasilkan daripada pembakaran itu boleh mencemarkan udara di sekeliling kita. Sebagai contoh, di Indonesia dan banyak negara, mereka menggunakan ubi kayu, daun-daun dan sebagainya untuk menghasilkan bekas makanan. Kesannya, bekas makanan yang diperbuat daripada bahan organik ini dapat mengurangkan penggunaan plastik dalam sektor pembungkusan makanan.
Hadirin yang dihormati sekalian, terdapat banyak lagi perkara yang terpaksa menggunakan plastik. Sebagai contoh, sebelum wabak COVID-19 ini, kedai potong rambut hanya menggunakan kain kap atau kain untuk menutup badan pelanggan. Berbeza dengan sekarang, semua kedai potong rambut diwajibkan untuk menggunakan kap yang diperbuat daripada plastik. Plastik kap itu hanya boleh dipakai sekali saja. Hadirin dan hadirat sekalian, pelbagai inisiatif cuba diwujudkan oleh kerajaan untuk mengurangkan penggunaan dan penghasilan plastik ini. Namun, semua ini tak ada apa-apa makna jika rakyat sendiri tidak berusaha untuk bersama-sama menjaga alam sekitar. Kesedaran rakyat terhadap penjagaan alam sekitar masih di bawah tahap minimum. Kebanyakan rakyat tidak cuba untuk mengitar jumlah plastik yang digunakan untuk kegunaan barang lain atau perhiasan. Ada juga yang sanggup membuang plastik di merata-rata tempat seperti di sungai dan laut. Ini secara tidak langsung membahayakan hidupan marin. Hadirin hadirat sekalian, seorang perunding pengurusan di Malaysia, Adam Reza, menyedari bahawa penggunaan plastik semasa pandemik COVID-19 meningkat sehingga 80% atas sebab orang ramai dikuarantinkan selama lebih dari 90 hari. Kesedaran diri rakyat amatlah penting bagi mengurangkan penggunaan plastik ini. Kesimpulannya, penggunaan plastik ini mampu mengurangkan penularan wabak COVID-19 melalui sentuhan terus dan rapat. Namun, akan menjadi satu masalah yang besar jika tidak dikawal penggunaannya kerana mampu mencemarkan alam sekitar. Oleh itu, menjadi satu tanggungjawab untuk kita semua supaya menjaga alam sekitar demi masa depan yang lebih cerah. Sebelum saya mengakhiri syarahan saya pada hari ini, saya akan ungkapkan dua rangkap pantun. Pergi ke kedai membeli bunga, bunga dibeli cantik sekali. Alam sekitar perlu dijaga agar hidup sentiasa harmoni. 2, 3, kucing berlari, mana nak sama si kucing aslam. Jika bumi tidak dijaga, nanti datang bencana alam. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.